Sebab apa? Esok saya nak pergi Indon, kena belajar cakap Indon. Daripada sikap dan tindak balas kita terhadap sesuatu peristiwa, mesti kita menjelaskan sikap hati kita. Nanti saya akan jelaskan macam mana tindak balas kita terhadap insiden-insiden yang berlaku di keliling kita. Ya? Melalui tabiat hidup dan tutur kata kita juga memperlihatkan sikap hati kita. Orang yang positif, cakap dia positif, sikap dia positif. Orang yang negatif, macam mana pun you sembunyikan yang buruk-buruk dalam hati, dalam minda kita ada benda-benda negatif, dia akan nampak melalui sikap. Maknanya you tak boleh nak sembunyi-sembunyi. Agama kita pun bagi tahu, kalau hati kita bersih, nampak muka kita jernih, nampak muka kita senyum pun ikhlas. Kalau maknanya kita ada benda-benda tak bagus, nampak dengan sikap kita, PL kita nampak. Betul ke tidak? Itu memang kita percaya tak? Percaya. Jadi alhamdulillah, kalau kita dah tahu, malam ni kita review balik sama-sama. Ya. Kemudian yang tengok sikap mental, tabiat ataupun sikap orang yang positif. Saya sendiri, kereta ekspres saya rosak kena banjir. Ya, tengok sampai buka dia punya kapet, sampai tengok ni semua kena telanjang, semua ekstresnya habis. Bogel. Ekstres saya kuda hitam, saya kesian kuda hitam. Tapi kalau you buat Elken, you tak ada mempunyai pemikiran yang positif, itulah tengok. Untung tak berapa, kena repair kereta dah berapa ribu. Negatif. Betul tak? Ataupun baru buat keluar-keluar sharing, kadang-kadang kita tiba-tiba terlanggarlah apa kereta punya apa semua tu kan, benda-benda lah, terlanggar, orang terlanggar ke apa, kita pun dengar, itulah kau sial, aku dah bagi tahu jangan buat Elken. Dia menyalahkan keadaan. Macam tu juga kat Sibu, hujan, banjir, kita orang naik bas lagi, ambil produk pergi stokis, ya, putus hubungan, banjir, enggak banjir kat Sibu, ya. Artinya, contoh baru ni kita ada syarmah motivasi dekat Kuching. Leader saya daripada Seri Aman nak pergi Kuching, jalan mati. 5 buah kereta. Hampir 30 orang terkandas. Tapi saya kata tak apa. Apa boleh buat, tu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Tapi tak apa, you tak dapat pergi motivasi, you buat field work. Alhamdulillah, yang 2 orang yang buat field work, yang tak pergi motivasi tu, pecah 18,000 PGS dia. Artinya pemikiran dia kita kena set. Kita kena bagi tahu dia, jangan menegatifkan keadaan. Kita cepat divertkan kepada perkara yang lebih positif. Sikap hati kita juga dapat dilihat melalui perangai kita. Sama ada kita sanggup menghadapi segala rintangan, ataupun menghadapi segala cabaran, ataupun merungut, ataupun menyerah kalah di tengah jalan. Siapa sekarang ni nak surrender buat Elken? Cuba angkat tangan, saya nak tengok dulu muka dia. Tak berani angkat tangan. Jangan surrender. Tahun 2009 ni tahun untuk kita memecahkan rekod lagi pasaran Bumiputera. Boleh tak tidak? Kalau 2008 kita ramai lahirkan CCM, 2009 kita komit daripada pasaran Bumiputera nak lahirkan 2-3 orang MCCM. Boleh tak? Meletup. Ya? Jadi kita kena cabar. Always challenge yourself. Jangan cabar orang lain, cabar diri sendiri. Kemudian yang prinsip memburu kejayaan bagi warga Elken, 99% adalah sikap hati dan 1% saja skill. Itu kita dah biasa dengar. Benarkah kita memerlukan 90% sikap hati? Baik, sepatutnya kita ada whiteboard. Bayangkan saya ada whiteboard sebab masa kita singkat. Kita tanya Kimbi, kita tanya Haji Zul, kita tanya Haji Jamaluddin, tanya leader-leader sini. Misalnya awak menjadi motivator, penceramah motivasi. Awak tanya kepada audien, wahai peserta-peserta semua, apakah syarat orang-orang yang berjaya? Usahawan yang berjaya, apa syarat dia? Tekun. Apa lagi? Rajin. Positif. Apa lagi? Bersemangat. Apa lagi? Jujur. Ikhlas. Sabar. Tekun. Tabah. Apa lagi? Tawakal. Bertekad. Semuanya benda tu sikap tu lah. Mana ada skill? Jadi awak dah faham 99 kejayaan kita ada pada sikap mental kita dan sikap hati kita sendiri. Masihkah anda ingat ungkapan boleh melakukannya juga satu perasaan dan tak boleh pun satu perasaan? You rasa boleh buat pun satu perasaan. You rasa tak boleh pun satu perasaan. You rasa boleh jual DX, itu pun satu perasaan. You rasa tak boleh letupkan DX pun satu perasaan. Betul ke tidak? Jadi lepas dengar ni, rasa boleh tak jual DX? Boleh jual tak Ken Series? Boleh tak? Boleh tak jual produk-produk MRT kita? Boleh jual produk beauty tak? Pasti SB2 dimeletup lagi. Ya? Apa maksudnya? Daripada perasaan
daripada pandangan daripada pemikiran daripada kepercayaan daripada penetapan, dan penetapan adalah daripada sikap hati kita. Dan tekad itu memang daripada hati kita. Kalau hati kita tekad memang betul-betul dapat, pasti akan dapat. Kemudiannya perasaan juga sampai kepada rasa hati. Rasa hati akan memberi kepada keputusan. Keputusan akan mempengaruhi respon. Respon adalah memberi kesan kepada kejayaan kita. Dalam sistem pendidikan kita menggunakan berbagai istilah yang ringkas dan mudah untuk menggambarkan sikap hati. Hati adalah pemikiran ataupun tanggapan, manakala sikap adalah tingkah laku. Kalau hati kita memang betul-betul positif, dia akan mempengaruhi sikap luaran kita yang positif. Baik, hari ini kita akan menggunakan istilah yang lebih mudah untuk menjelaskannya, iaitu sikap hati adalah mempengaruhi suasana dan keadaan hati kita. Artinya sikap hati kita yang mempengaruhi hati kita sendiri semasa kita melakukan perniagaan Elken. Kalau hari ini sampai 2-3 tahun kita di Elken, saya dah 6 tahun di Elken, hati kita rasa tenang tak buat Elken? Kalau you rasa tenang, you just go ahead. Jangan ragu-ragu, jangan was-was, jangan pandang belakang. Just go ahead. Boleh? Boleh teruskan perjuangan di Elken? Tahniah kepada diri anda semua. Dan secara positifnya sikap hati orang yang berjaya, suasana keadaan hati orang yang berjaya. Sikap hati orang yang berjaya dikatakan sebagai sikap hati seorang pemimpin. Kalau kita nak jadi pemimpin, ingat, pemimpin di Elken bukan hanya pemimpin untuk rangkaian dia sahaja. Kalau kita nak jadi seorang MCCM, jadi seorang CCM yang hebat, kita kena ingat sikap hati kita bukan untuk rangkaian kita, adalah untuk Elken dan semua warga Elken. Betul ke tidak? Ya. Kemudiannya suasana dan keadaan hati kita adalah hati yang bersikap bersyukur. Ya. Kemudian suasana hati orang yang baik ataupun orang yang bersyukur adalah sikap hati yang membina kerjaya. This is our own business. Bisnes ini adalah bisnes kita sendiri. Kita yang mesti usahakannya. Sikap hati orang yang berjaya juga adalah orang yang memperolehi faedah. Dan sikap hati orang yang berjaya juga adalah sikap hati orang yang ceria dan sebagainya. Banyak lagi sikap-sikap hati yang baik. Buat Elken kena ceria selalu. Walaupun ada rintangan, ada cabaran pun kena ceria. Sikap negatif, orang yang gagal pula selalu merungut. Suka merungut tak? Suka komplain. Aircon tak berapa hot lah, tak berapa sejuk lah, kerusi tak cukup lah, hall ni sempit sangat lah. Itu sebab kita ada MSM. Kalau biasa tak juga, betul tak? Tapi jangan suka merungut. Sikap anggap buat Elken ni makan gaji. Kemudian sikap orang yang negatif juga adalah suka terinaya. Aku buat upline untung, aku buat upline untung. Ada tak buat Elken sampai peringkat sekarang ni ada pemikiran macam tu? Kalau masih ada, kena buang malam ni juga. Kemudian sikap pesimis. Dan seterusnya, suasana keadaan hati boleh dibagikan kepada dua, iaitu suasana keadaan hati yang sudah berakar umbi dan suasana keadaan hati yang berubah mengikut perasaan. Maknanya mengikut perasaan. Artinya kadang-kadang perasaan kita memang ada jenis keadaan hati kita yang berakar umbi, yang memang PL dah lama. PL dah lama, memang mulut kita tu banyak cakap negatif. Masuk Elken 2-3 tahun, kadang-kadang nak buang benda tu pun ambil masa juga. Tapi don't worry, dekat Elken banyak orang berubah daripada negatif menjadi positif. Kalau kita jumpa orang baru, kita nampak dia macam negatif, you don't worry. Nanti Elken punya sistem education akan tukarkan dia, akan ubah dia, akan ubah perangai dia. Ujung minggu ni ada PST. You datang PST, perangai you akan berubah. Dekat Sibu, dekat Kuching nanti bulan 4 ada juga PST kita. Jadi kita ikut aja training Elken, segala-galanya akan berubah. Yang penting ada kawan nak berubah ke tak nak, tu aja. Betul ke tidak? Dan apabila kita nak berubah, kita kena tengok manusia, peristiwa, tempat, perkara, masa. Itu biasa kita belajar dengan upline. Apabila you plan, you mesti tengok siapa, apa benda, peristiwa, tempat, perkara, masa sesuai ke tak sesuai. Itu biasa kita review,